Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Pada hari ini saya bersama rakan-rakan saya dari kumpulan 3 HPD 228 akan membentangkan sebuah isu yang bertajuk Kau dan Aku Usahawan Berjaya. Hadirin yang dihormati, apakah itu usahawan? Usahawan adalah istilah Perancis yang merujuk kepada orang-orang yang membuat dan mengembangkan idea perniagaan dengan risiko ekonomi mereka sendiri. Oleh itu, nama ini digunakan dalam persekitaran perniagaan masa kini untuk merujuk kepada seseorang usahawan. Asal istilah pengusaha berasal daripada abad ke-18 ketika ahli ekonomi Ireland Richard Cantillon menggunakannya untuk merujuk kepada orang yang membeli barang dengan harga yang rendah dan kemudian menjualnya kembali dan memperoleh margin keuntungan dengan melakukannya dan mengetahui risiko yang terlibat dalam usaha mereka. Dalam ensiklopedia Kamus Sains, Seni dan Kerajinan yang beralasan yang diterbitkan antara tahun 1715 dan tahun 1772 di Perancis, seorang pengusaha didefinisikan sebagai seorang yang bertanggungjawab atas sesuatu pekerjaan seperti tukang batu atau seorang arkitek. Oleh kerana tuan pembinaan sering menjadi orang yang menanggung kos ekonomi projek yang dijalankan, istilah pengusaha digeneralisasikan untuk merangkumi semua orang yang menanggung risiko kewangan. Hari ini, sesiapa saja yang mengembangkan idea mereka untuk mengubahnya menjadi produk dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan pengguna menggunakan inovasi dianggap sebagai seorang usahawan. Dalam bidang keusahawanan, inovasi ialah perubahan yang membawa kepada perubahan dalam bidang yang milik projek dan corak penggunaan yang memberi kesan kepada masyarakat. Bagi memulakan pembentangan kami ini, saya akan mengupas topik mengenai ciri usahawan berjaya, iaitu mengembangkan rangkaian perniagaan. Yang pertama dalam mengembangkan rangkaian perniagaan adalah pengiklanan media berbayar. Pengiklanan media berbayar adalah salah satu cara untuk mengembangkan rangkaian perniagaan di mana kebiasaannya penjual membeli hak pengiklanan produk mereka demi mempromosikan produk kepada pelanggan. Dengan peningkatan pengguna media sosial masa kini, platform periklanan berbayar ini menjadi salah satu pilihan hangat buat penjual untuk mempromosikan produk mereka. Sebagai contoh, apabila pengguna mencari sesuatu produk di atas talian, automatik beberapa produk seakan sama dengan carian pengguna tersebut akan muncul di media sosial atau di atas talian. Seterusnya adalah jualan langsung. Jualan langsung adalah platform menjual produk atau servis secara bersemuka dengan pelanggan. Untuk strategi ini, penjual akan bertemu dengan pelanggan dan menerangkan kepada pelanggan mengenai produk jualan mereka serta mendemonstrasikan penggunaan produk tersebut. Yang ketiga adalah rangkaian sosial dan pemasaran viral. Pemasaran media sosial memfokus kepada penyampaian maklumat kepada pelanggan mengenai produk jualan. Maklumat ini dikongsikan melalui rangkaian sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Maklumat biasanya disampaikan dalam bentuk video maupun foto. Yang terakhir dalam mengembangkan rangkaian perniagaan adalah pemasaran internet. Pemasaran internet atau atas talian merangkumi web dan email untuk mengiklankan produk dan memandu ke arah jualan e-commerce. Platform ini juga sama seperti rangkaian sosial di mana produk diiklankan serta dipromosikan sepenuhnya. Pengguna juga dapat memberi maklum balas terhadap produk yang mereka telah beli. Penjual dapat mengambil maklum balas yang disertakan oleh pengguna untuk membaik pulih servis pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ammar bin Zahar akan menerangkan tentang pengurusan risiko dalam perniagaan. Dalam dunia perniagaan yang semakin bergantung kepada ledakan perkembangan teknologi yang membawa kepada longgarnya halangan perdagangan serta penurunan kos komunikasi, risiko perniagaan semakin melangkaui sempadan negara.
Ianya turut menjadi pemangkin kepada krisis kegagalan perniagaan. Justru, pengurusan risiko adalah ciri penting keusahawanan serta dalam pembangunan perniagaan. Pengurusan risiko perniagaan yang lemah sering membawa kepada kehilangan daya saing akibat kegagalan perniagaan. Risiko persekitaran. Prestasi sesebuah perniagaan perlu mengambil kira risiko persekitaran perniagaan dan tempat ia beroperasi. Dengan kebergantungan kepada teknologi maklumat yang semakin meningkat untuk kebanyakan perniagaan, risiko cyber merupakan penyumbang terbesar keterdedahan usahawan atau firma kepada risiko perniagaan. Seterusnya ialah persekitaran dinamik. Persekitaran dinamik mempercepatkan perangkaan strategi untuk memberi saingan terhadap pesaing. Selain itu, kerjasama antara satu perniagaan ke perniagaan yang lain akan memberi impak yang positif dan lebih efisien. Perniagaan yang beroperasi dalam persekitaran dinamik ini memerlukan kadar inovasi supaya dapat berdaya saing. Oleh itu, sarjana-sarjana ini berpendapat setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dengan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka bergerak pantas dalam perniagaan. Yang terakhir ialah perlunya pemikiran kreatif dan kritikal. Setiap perniagaan, tidak mengira saiz, pasti akan menempuhi cabaran-cabaran ini. Cuma, bagaimana ianya dihadapi bergantung kepada kebijaksanaan seseorang usahawan itu untuk merangka strategi menghadapi cabaran tersebut. Perniagaan yang mempunyai nilai modal insan yang tinggi berupaya menangani permasalahan ini, manakala perniagaan yang kurang mempunyai nilai modal insan menganggap tekanan daripada persekitaran perniagaan ini sebagai ancaman, lantas gagal untuk menangani krisis ini. Oleh itu, pemahaman terhadap risiko persekitaran perniagaan ini amat penting kepada usahawan. Kemahiran perniagaan yang baik ataupun kemahiran perniagaan yang tinggi juga merupakan salah satu cara ataupun usaha diri kita untuk menjadikan diri kita usahawan yang berjaya. Oleh itu, terdapat 5 kemahiran yang perlu kita ada dalam meningkatkan kemahiran dalam berniaga ini. Kemahiran yang pertama adalah skill berkomunikasi yang baik. Setiap peniaga mesti dapat berkomunikasi dengan berkesan. Ini menyifatkan mereka dapat memfasilitasikan pertemuan yang berfungsi seperti menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan ataupun mendengarkan respon apa yang dinyatakan dengan lebih baik. Dengan ini kita dapat menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh staf ataupun customer kita dengan lebih baik. Hal ini boleh menjadikan produk kita atau bisnes kita meningkat dengan lebih baik. Sebagai contohnya, apabila customer kita menanyakan sesuatu produk, sebagai contoh jualan tisu, apakah kualiti tisu tersebut, adakah baik atau tidak baik, cara kita berkomunikasi ataupun cara kita menjawab soalan itu amatlah penting agar customer itu dapat memberi respon yang baik ataupun membeli produk kita. Oleh itu, skill berkomunikasi amatlah penting dalam kalangan peniaga, maupun kecil ataupun besar. Setiap peniaga mesti akan menerima pelbagai masalah ataupun akan ditimpa pelbagai masalah, terutama kepada peniaga kecil kerana mereka tidak mempunyai pengalaman. Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu kita ada, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil ataupun maupun yang sudah besar peniaganya, mereka sering mengalami masalah dan mereka tidak mampu menanganinya. Oleh sebab itu, mereka
mereka give up, mereka buntu, mereka tidak tahu macam mana cara menyelesaikan masalah. Oleh itu, pengalaman membesarkan kita. Maka apabila kita berniaga, kita akan menimpa masalah, kita akan belajar daripada pengalaman itu. Maka kita akan dapat belajar kesilapan demi kesilapan. Oleh itu, peniaga kita haruslah pandai, bijak menyelesaikan sebarang masalah, maupun kecil ataupun besar, terutama dalam menguruskan stok ataupun masalah kewangan yang sering ditipu oleh peniaga-peniaga. Sebagai peniaga, kita haruslah bersabar dalam menangani masalah ini. Maka apapun cabaran yang kita perlu cabaran ataupun masalah kita hadapi, kita perlu bersabar dan kita haruslah bijak menangani masalah itu. Sebarang masalah yang kita hadapi, kita perlu berkumpul bersama staf-staf kita ataupun kumpulan kita agar dapat membina satu penyelesaian ataupun penyelesaian alternatif yang terbaik ataupun skop projek yang tertinggi dalam menangani masalah tersebut. Kemahiran teknologi juga merupakan salah satu kemahiran berniaga yang perlu kita ada. Iaitu apabila kita sebagai peniaga yang baru ataupun peniaga muda perlu bijak menggunakan setiap teknologi yang kita ada sekarang. Sebagai contoh, telefon, laptop ataupun media sosial. Kebanyakan peniaga tidak tahu menggunakan manfaat IT ini sebaik-baiknya. Untuk berkembang kita punya perniagaan, kita mesti memeriksa kemampuan alat dan teknologi pada era sekarang. Kita dapat meningkatkan perniagaan kita ataupun berkembangnya perniagaan kita melalui media sosial disebabkan oleh kemahiran IT yang kita ada. Walaupun kita tidak mahir dalam IT, kita boleh melantik satu atau dua pekerja ataupun staf yang mahir dalam bidang ini, kerana kebanyakan perniagaan yang terkenal ataupun perniagaan yang hebat-hebat, yang terkenal, yang besar di mata media sosial ini, kebanyakan mereka viral ataupun mereka pandai menggunakan IT ini sebaik mungkin. Seterusnya adalah kemahiran perancangan kewangan. Peniaga baru ataupun peniaga lama mesti mahir dalam perancangan kewangan ini, kerana setiap stok ataupun setiap perniagaan memerlukan kewangan. Apabila kita tiada perancangan dalam kewangan ini, kita tidak mampu meningkatkan lagi perniagaan kita. Tujuan perancangan kewangan adalah untuk mengetahui bagaimana bisnes kita akan memenuhi tujuan dan objektif strategiknya. Strategi kewangan biasanya dihasilkan sejurus selepas visi dan objektif kita ditetapkan. Ini berlaku berikutan dengan analisis dan penyiasatan data. Semasa membina perancangan ini, kita perlu menanyakan peniaga-peniaga yang sudah berjaya macam mana mereka menguruskan perniagaan mereka dengan menggunakan perancangan kewangan yang baik. Dan kita juga perlu tahu perancangan kewangan ini adalah berisiko, kerana bila kita dapat mengawalnya ataupun merancang kewangan kita dengan baik, kita boleh meningkatkan lagi kita punya bisnes. Manakala sebaliknya, kita mungkin akan jatuh kerana perancangan kewangan yang tidak baik. Kemahiran yang kelima ataupun kemahiran yang terakhir dalam berniaga adalah kemahiran membuat keputusan. Setiap peniaga tidak menginginkan jawapan terbaik yang kedua, mereka menginginkan yang pertama. Hal ini kerana jawapan yang kedua adalah disebabkan kita ingin jalan keluar, ataupun jawapan yang sudah terlepas cakap, kita mencari jalan keluar atau bergegas mencari jalan keluar. Kita apabila memberi keputusan haruslah bijak dalam mengenai ini, kerana keputusan yang kita buat akan membawa kesan yang besar terhadap bisnes kita. Keputusan yang kita buat haruslah berlandaskan dengan fasa-fasa yang tertentu. Contohnya, fasa kita haruslah menilai daripada masalahnya. Yang kedua adalah mengumpulkan nasihat akan sekerja ataupun staf-staf kita. Kita haruslah meneliti dan menganalisis data. Dan apabila membuat keputusan itu haruslah tenang dan tidak terburu-buru.
kita akan berhadapan dengan pelbagai risiko ataupun risiko baik ataupun risiko buruk dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, risiko baiknya adalah apabila kita benar atau keputusan yang terbaik kita buat adalah diterima orang, maka perniagaan kita akan bertambah maju. Manakala kalau kita membuat salah dalam membuat keputusan, kita telah merundumkan perniagaan kita. Itu salah satunya. Jadi terdapat 5 kemahiran ini yang perlu kita ada dalam menjadi peniaga yang baik ataupun usahawan yang berjaya. Dengan ini kita bersama-samalah belajar kelima-lima kemahiran ini untuk meningkatkan ataupun menjayakan usaha kita dalam menjadi usahawan yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Farasafah binti Mat Zahidan dari kelas 3C. Saya akan membentangkan isi yang seterusnya, iaitu adalah mempunyai daya usaha yang tinggi. Fokusnya ialah untuk mencapai matlamat dan kejayaan sahaja. Contoh-contoh usaha yang patut dijalankan atau yang selalu dijalankan oleh seorang usahawan adalah yang pertama, menambah ilmu pengetahuan melalui orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan. Contohnya, rajin mengikut perkembangan usahawan lain yang telah berjaya. Yang kedua pula, mencari peluang, iaitu merebut peluang dengan menerokai pasaran baharu. Sebagai contoh, COVID-19 meningkatkan sektor kesihatan. Usahawan makanan boleh menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan seperti Grab ataupun Foodpanda ataupun sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan perniagaan dengan membina projek baharu yang berpotensi meningkatkan pendapatan. Yang keempat, bersaing dengan usahawan lain dengan menguji pelbagai teori yang baharu. Sebagai contoh, pengambilan pekerja adalah berdasarkan semata-mata untuk mencari orang yang paling mahir dan mempunyai kepribadian yang baik untuk mewujudkan kerjasama. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Hafiz Ridwan bin Ramli. Nombor pelajar 2020835804. Saya dari HPD 228D. Tahukah anda tips terpenting untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya ialah dengan pengurusan masa yang cekap. Masa seharusnya dinilaikan melebihi seketul emas kerana masa tidak boleh dijual maupun dibeli. Jika anda seorang usahawan namun anda sering mengabaikan masa, bagaimanakah anda ingin mencapai visi dan misi objektif perniagaan anda? Cara terbaik bagi seorang usahawan untuk menguruskan masa ialah dengan menyediakan daily schedule. Daily schedule akan dapat memacu usahawan untuk menggunakan masa sebaik yang mungkin. Seorang usahawan haruslah menjalankan sesuatu tugas atau perniagaan dengan betul, cekap dan juga menepati masa. Anda harus memulakan langkah anda mulai sekarang. Anda juga perlu merancang perniagaan dengan baik dan sentiasa merebut peluang yang sedia ada. Jika anda berlengah dalam mencari peluang, sudah pasti ianya sukar untuk anda memajukan perniagaan anda. Kecekapan masa seringkali dikaitkan dengan pengurusan masa yang baik dalam menjalankan aktiviti perniagaan untuk berjaya. Seorang usahawan haruslah menjalankan suatu tugas atau perniagaan dengan cekap. Ada juga yang mendefinisikan kecekapan masa sebagai kecekapan usahawan dalam mengembangkan perniagaannya mengikut trend semasa atau mengikuti permintaan semasa yang tinggi. Usahawan perlu pandai menggunakan peluang yang ada untuk memenuhi keperluan semasa pelanggan. Apabila usahawan dapat memanfaatkan masa sebaiknya, ia dapat memastikan perniagaan kekal lama dan berkembang maju. Anda juga dikehendaki membuat keputusan dengan pantas dan tegas di mana keputusan tersebut akan menjadi tindakan yang memberi hasil dan peluang yang cepat. Bab kata usahawan Maidin iaitu Maidin Mohamed, beliau berpegang pada moto, jika anda tiba tepat pada waktunya, anda sebenarnya lewat. Seharusnya usahawan bertindak awal agar dapat mengawal perniagaan dengan lebih lancar. Beliau juga menyifatkan kejayaan beliau terhasil kerana beliau berdisiplin dan sangat menghargai masa. Kesimpulannya, menjadi seorang usahawan adalah satu perjalanan yang memerlukan lebih daripada kemahiran. Ia memerlukan keberanian, kebijaksanaan dan yang paling penting sekali adalah disiplin untuk meraih kejayaan. Assalamualaikum. Okey, kau dan aku usahawan berjaya.
itulah tajuk perbahasan kita pada hari ini. Dan saya ingin membicarakan satu perkara yang amat penting. Bagaimana engkau dan aku atau sesiapa saja boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya, iaitulah mempunyai matlamat serta hala tuju. Okey, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada anda semua. Kenapa memilih untuk berniaga? Apakah matlamat yang ingin dicapai dalam perniagaan anda? Apakah sebenarnya impian anda? Jadi, sebuah perniagaan perlu dimulai dengan matlamat serta hala tuju. Penetapan matlamat adalah salah satu aktiviti yang terpenting kerana perniagaan bertindak sebagai alat dan matlamat serta impian kita itu merupakan pemangkin kejayaan. Matlamat membantu merancang secara terperinci apa yang ingin dikecapi. Dan dengan adanya matlamat serta hala tuju yang jelas, ianya dapat meningkatkan peluang kita untuk berjaya dalam bidang perniagaan yang kita jalani. Setelah mencapai matlamat atau mencapai impian yang kita kehendaki, momentum akan diperoleh untuk terus dan lebih berjaya pada masa yang akan datang. Tanpa hala tuju, perjalanan menjadi tidak tertentu arah dan akhirnya merugikan diri sendiri. Okey, sebagai contoh, saya ingin memetik dari segi konteks agama, kerana matlamat dan hala tuju seseorang manusia adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang tafsirannya berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku. Jadi perkara ini juga berkait rapat dalam bidang perniagaan, kerana permulaannya haruslah dengan menetapkan dan mengetahui matlamat serta hala tuju yang jelas terlebih dahulu. Orang yang berjaya terdiri daripada orang yang matlamatnya yang jelas, menyebabkan mereka terpaksa berjaya. Okey, kita ambil contoh yang lain, iaitu seperti Mark Zuckerberg, iaitu merupakan seorang jutawan terkemuka di dunia. Kejayaan beliau sebenarnya bermula dengan satu matlamat yang jelas. Hal ini kerana beliau yang mempunyai matlamat untuk mengenali ramai gadis-gadis di universitinya ketika itu. Bermula dengan matlamatnya ini, dia telah berjaya mencipta satu aplikasi yang dipanggil Facebook, yang telah diguna pakai dan dikenali oleh setiap orang di seluruh dunia. Kejayaan beliau juga telah menyebabkan beliau memegang sebagai bilioner termuda di dunia. Jadi, matlamat sebenarnya dapat membantu untuk kita tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh dalam menghadapi sebarang cabaran dalam perniagaan yang kita jalani ini. Ini juga dapat membantu untuk terus maju ke hadapan dan menentukan tahap kejayaan yang berterusan. Jadi, sebegitulah pentingnya mempunyai matlamat dan hala tuju sebelum memulakan sebuah perniagaan. Dengan adanya matlamat dan hala tuju yang jelas ini, kau dan aku usahawan berjaya dapat direalisasikan. Seorang usahawan haruslah sentiasa berfikiran positif. Perasaan, kepercayaan dan pengetahuan seseorang usahawan lazimnya terhasil dari apa yang kita fikir, sama ada secara sedar atau separuh sedar. Kitalah yang mengawal diri sendiri sama ada kita sedar atau tidak. Seseorang usahawan boleh menjadi positif atau negatif, seronok atau bosan, aktif atau pasif, bergantung kepada apa yang difikirkan. Banyak bergantung kepada tanggapan wujud dalam kotak pemikiran. Kemampuan usahawan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, mengharungi cabaran hidup, mengawal perasaan dan emosi, banyak bergantung kepada tanggapan wujud yang berada dalam kotak pemikiran.
Jika kita berfikiran positif, hasilnya menjadi positif. Tetapi, jika berfikiran negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Semua tangkapan sama ada positif atau negatif, lazimnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cara didikan, pergaulan dengan masyarakat, bahan-bahan bacaan, idola, media massa dan juga pengalaman silam. Sesuatu yang dianggap baik akan menjadi pegangan hidup dan seterusnya akan menjadi sumber rujukan pada masa hadapan. Justru, usahawan yang berjaya lazimnya dapat menyesuaikan dirinya dengan persekitar yang boleh membantunya menjadi usahawan yang berjaya dan cemerlang. Positif merupakan sikap terbaik bagi mereka yang berjaya. Sentiasa berfikiran positif akan meletakkan kita berbeza dengan orang lain. Oleh itu, kita tak akan mudah jatuh dan berputus asa. Bijak menangani masalah. Bijak menangani masalah adalah salah satu aspek untuk menjadi usahawan yang berjaya. Seperti yang semua tahu, menjadi usahawan bukanlah perkara yang mudah. Banyak masalah yang perlu dihadapi semasa menjadi usahawan. Sebagai contoh, masalah kewangan, masalah pekerja atau staff, masalah ekonomi dan sebagainya. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, mestilah pandai menangani masalah dalam semua aspek. Itu adalah salah satu kunci untuk berjaya. Cara-cara untuk menangani masalah ialah perlu bertenang walaupun banyak masalah yang datang. Selain itu, jangan terlalu mengikut emosi kerana akan memakan diri sendiri. Seorang usahawan juga perlu berfikiran luar kotak untuk mengurus semua perkara dengan jayanya. Akhir kata dari saya, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Seterusnya, kita boleh lihat antara usahawan-usahawan yang telah berjaya dan menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan seharian. Yang pertama, Tuan Maidin Mohamad iaitu pemilik Maidin Mohamad Holdings Berhad. Yang kedua, Datuk Seri Alif Shukri bin Kamar Zaman yang telah menubuhkan syarikat The Herbs Healthy, Sdn Berhad. Dan yang ketiga, Datuk Seri Vida iaitu pengasas Pamuga dan Q Putih. Terdapat juga usahawan-usahawan lain yang telah berjaya dan dapat dijadikan contoh. Semestinya usahawan-usahawan ini menerapkan kriteria-kriteria yang telah dibentangkan sebentar tadi, yang akhirnya membawa kejayaan kepada mereka. Kerana kami percaya perjalanan seorang usahawan yang berjaya bukanlah suatu perkara yang mudah dan sangat tinggi risikonya. Dengan menjadikan mereka sebagai contoh, kita juga boleh menjadi seperti mereka suatu hari nanti. Sebagai kesimpulan, kita mestilah rajin, jujur, berdaya saing dalam usaha menjadi usahawan yang berjaya. Penggemblengan tenaga dan usaha untuk menjayakannya amatlah ditagih kerana orang bijak pandai pernah berpesan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dalam pada itu, usaha yang sistematik dan proaktif mestilah digerakkan mulai sekarang, kerana perjalanan yang beribu batu bermula dengan langkah yang satu. Jika kita merancang tetapi malas berusaha, itu seakan-akan mak jenin dengan mimpinya. Oleh itu, kita mestilah berusaha untuk mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih.